Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. InsyaAllah pada hari ini kami akan mengadakan satu perbincangan berkaitan dengan tajuk di bawah akhlak. Tajuk yang kami hendak bincangkan ini ialah pengamalan dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru. Jadi bila kita bercakap tentang akhlak, ia sangat dekatlah dengan kita kerana setiap orang mempunyai akhlak dan peribadi tersendiri. Oleh itu, apakah neraca yang kita nak pegang bila kita melihat kepada akhlak? Jadi, saya nak kongsikanlah satu hadis yang menceritakan tentang keutamaan akhlak mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tiada suatu amalan seorang hamba yang paling berat timbangannya pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya, betul tu. Saya setuju. Seperti yang kita tahu, akhlak ini juga merupakan elemen sangat penting kerana ia adalah tonggak peradaban dan tamadun manusia. Maju dan mundur sesebuah masyarakat bergantung kepada peribadi dan tingkah laku individu dalam masyarakat tersebut. Akhlak menurut bahasa berasal dari kalimah al-khuluq yang membawa empat pengertian iaitu tabiat, perangai, maruah dan agama. Akhlak juga bermaksud tingkah laku seseorang yang telah menjadi tabiat dan merupakan satu gambaran bagi menunjukkan zahir dan batin seseorang. Perihal akhlak ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebaik-baik orang yang beriman itu ialah mereka yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Bersabit akhlak yang baik dan mulia ini juga, Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1993 ada menyatakan seperti berikut, iaitu akhlak mulia merupakan satu juzuk utama daripada pembentukan masyarakat Islam. Terselah daripada amalan mereka bersifat adil, suka melakukan kebaikan dan bersifat belas kasihan kepada orang lain. Dia bercakap benar, amanah, sabar, menepati janji, mulia dan menjaga maruah diri. Terselah dalam interaksi mereka dengan orang lain sifat rendah hati, pemurah, berani, enggan melakukan kejahatan dan suka berkorban. Dia bersedia menghulurkan bantuan dengan kadar segera. Penampilannya bersih dan bersikap sederhana dalam segala segi. Dia juga suka memaafkan orang lain, memberi nasihat, boleh bekerjasama, membenci segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga berupaya menundukkan nafsu syahwat dan sifat marah. Impiannya ialah berusaha melakukan sebanyaknya pelbagai amal kebaikan, mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri, serta melakukan kebaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin sekalian. Saya Intan Nur Syahirah binti Rozaidi selaku ahli ketiga untuk perbincangan pada hari ini. Sebentar tadi kita telah mendengar pendapat daripada ahli satu dan juga ahli dua, iaitu ahli satu Maliana dan ahli dua Alia. Saya amat bersetuju dengan pendapat mereka. Selain daripada para siswa guru ni memahami, menghayati dan mengamalkan akhlak, mereka sebenarnya disarankan juga supaya mengamalkan adab-adab mulia dalam kehidupan seharian mereka. Ini kerana setiap perkara mempunyai kandungan dan juga bentuknya yang tersendiri. Dan sebagai contoh dalam akhlak, antara kandungannya ialah adab, manakala bentuk intipatinya ialah iman dan takwa. Ini bermakna bila kita menyebut tentang konsep akhlak, ia secara tidak langsung menyentuh tentang adab-adab yang mulia.
Adab yang kata akarnya adabba bermaksud mengajarkan adab. Adab juga sebenarnya ia juga boleh membawa maksud adat kebiasaan. Apa yang tegasnya di sini, apa yang saya nak tekankan ialah ia menggambarkan satu kebiasaan bahawa budi pekerti dan perilaku yang diambil daripada orang yang dianggap sebagai contoh. Aspek akhlak sangatlah ditekankan dalam agama Islam kerana ia merupakan sebahagian daripada agama Islam itu sendiri. Jadi, untuk kita memelihara kehidupan kita yang harmoni dan aman, maka penekanan kepada sudut keagamaan dan juga kerohanian amatlah penting, terutama dalam kita dalam penekanan iman yang berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana kuat atau lemahnya iman seseorang tu dapat diukur daripada dan juga diketahui daripada perilaku akhlaknya tersendiri. Jadi apa yang saya dapat simpulkan ialah iman yang kuat akan mewujudkan akhlak yang baik dan juga mulia. Sedangkan iman yang lemah akan melahirkan akhlak yang buruk dan keji. Baiklah, setakat itu sahaja pendapat saya setakat ini. Sekian, terima kasih. Saya setuju. Baiklah, saya juga ada beberapa kajian tentang pengamalan dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan murid pelajar di RPG. Baiklah, hasil daripada kajian tersebut, mean score keseluruhan domain penghayatan dan pengamalan akhlak berada dalam tahap sederhana tinggi. Jadinya secara amnya pelajar penghayatan akhlak pelajar di IPG ni masih berada di dalam tahap yang baik. Namun takkanlah kita nak dari tahap yang baik saja kan. Kita mestilah nak jadikan pelajar-pelajar di IPG ni menjadi berada dalam penghayatan akhlaknya berada dalam tahap yang cemerlang. Jadinya faktor persekitaran memang memainkan peranan yang penting. Apa itu faktor persekitaran? Faktor persekitaran ini termasuk dalam teknik pengajaran pensyarah, dalam bahan mengajar, motivasi oleh pensyarah dan juga galakan daripada keluarga. Faktor persekitaran ini perlu ditekankan bagi memastikan siswa guru lebih meningkatkan lagi penghayatan akhlak dan seterusnya membolehkan mereka lebih cemerlang dalam pencapaian mereka. Pencapaian mereka tu bukan dari segi akademik saja. Dari segi hidupan harian pun ia juga. Jadinya akhlak dengan orang lain, dengan guru, dengan pensyarah dan pekerja-pekerja di pengajian di institusi pengajian guru ni juga perlu dilayan dengan sama rata. Jadinya jikalau kita kalau siswa guru telah dididik akhlaknya sekarang ni, nanti insya-Allah pada masa akan datang setelah menjadi guru, mereka pula yang akan mengajar dan mendidik anak-anak murid mereka untuk menjadi akhlak yang lebih mulia daripada sebelum ini. Ya, betul. Saya setuju dengan pendapat saudari itu tadi, bahawa penghayatan ini bermula daripada masa sekarang bagi membentuk akhlak guru yang berkualiti. Oleh itu, antara sikap yang perlu diterapkan untuk membina akhlak yang berkualiti dalam siswa guru ialah sabar. Sabar amat penting ya. Umumnya untuk menjadi seorang guru bukanlah mudah. Tanggungjawab ini memerlukan kekuatan mental yang tinggi. Walaupun ramai yang mengetahui maksud dan kelebihan bersabar, mereka sering lupa untuk mengamalkannya. Perkara ini dapat dibuktikan dan dapat dilihat apabila siswa diberikan dugaan, rata-ratanya akan mengeluh malah marah-marah lantaran tidak tahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu.
Namun, kita perlu ketahui bahawa setiap kesukaran hidup yang Allah berikan adalah seiring dengan kemampuan mereka untuk menghadapinya. Bahkan, di dalam Al-Quran juga telah menjelaskan pelbagai kebaikan dan faedah yang dapat diraih di dunia dan di akhirat oleh insan yang mengamalkan sifat sabar dan tidak kira sama ada mereka miskin atau kaya, tua atau muda dan berpangkat tinggi atau rendah. Ganjaran kepada orang beriman yang memiliki sifat mahmudah tersebut cukup menakjubkan dan mengagumkan. Beruntunglah golongan itu apabila mereka dijanjikan kejayaan, kebahagiaan, syurga yang indah dan terhindar daripada seksa api neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu sayangnya yang Maha Kuasa terhadap orang-orang yang bersabar sehinggakan orang yang sabar ini dijamin tidak akan rugi walau sedikit pun. Bertitik tolak daripada itu, apakah kemanisan-kemanisan lain jika para siswa guru menghiasi diri mereka dengan sifat sabar dalam diri? Yang pertamanya ialah akan mendapat kesejahteraan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta dapat membawa keuntungan, keselamatan dan kejayaan selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ingatlah, orang yang mempunyai kesabaran juga akan mendapat darjat yang tertinggi di dalam syurga. Demikianlah beberapa kelebihan sifat sabar dan kesudahannya. Oleh itu, diingatkan juga jika selama ini ada di antara kita yang selalu bersifat gopoh, pemarah, mudah naik barang, cepat melenting dan putus asa, cubalah untuk belajar dan menerapkan sikap sabar dalam diri serta berdoalah lebih kerap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tergolong dalam golongan orang yang sabar. Lagipun, untuk menjadi seorang guru yang disayangi murid-murid, siswa-siswi guru mestilah bersikap sabar dalam diri. Itu sahaja daripada saya mengenai tajuk kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya menyokong apa yang telah diujarkan oleh Alia itu tadi. Jadi sekarang tiba giliran saya untuk menyambung hujah berkaitan tajuk yang dibincangkan pada hari ini. Amalan dan akhlak mulia yang lain yang perlu diamalkan oleh seorang mahasiswa guru ialah sifat pemurah dan juga tangan terbuka. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana sifat pemurah dan tangan terbuka sama sekali tidak mempunyai perbezaan yang ketara di mana ianya hampir menggabungkan maksud yang saling berkaitan iaitu memberi dan menerima. Sifat pemurah mendefinisikan maksud mendermakan sesuatu kepada orang lain, manakala sifat tangan terbuka pula ialah menerima apa sahaja yang diberikan kepadanya tanpa mengira nilai pemberian tersebut. Walaupun si penerima tu lebih daripada mampu sebenarnya untuk memilikinya seiring dengan sikap yang perlu ada pada diri seseorang itu untuk menjadi seorang guru. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh dari api neraka. Manakala orang yang kedekut itu jauh daripada Allah, jauh dari manusia dan dekat dengan api neraka. Sesungguhnya orang yang bodoh tetapi hatinya pemurah itu lebih disayangi Allah daripada orang yang abid, yang bakhil. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu jadi seterusnya ialah tangan terbuka. Tangan terbuka ni juga sebenarnya membawa maksud suka tolong-menolong orang dan bermurah hati. Terdapat banyak contoh sebenarnya yang dapat kita kaitkan dengan dalam sifat
pemurah ni, di mana sifat pemurah ni merangkumi pelbagai aspek seperti pemurah kepada diri sendiri, iaitu berusaha mencapai redha Allah. Sikap pemurah juga boleh menjadi kepada rakan-rakan, iaitu dengan kita berkongsi ilmu yang kita ada dan kita mengajar mereka. Sebagai contoh, kita ajar mereka kerja sekolah, kita share. Kalau dia tak faham, kita bagi tahu dia, kita ajar dia bagi faham. Jadi itu pun merupakan sifat pemurah. Dan pemurah kepada maruah pula ialah dengan memberi maaf serta sabar dalam menghadapi berbagai maruah dan ragam orang di sekeliling. Dengan itu, apabila para siswa guru ni, apabila mereka menjadi guru kelak, mereka akan mengaplikasikan sikap pemurah ni dalam pengajaran mereka, kerana sikap ni telah menjadi suatu tabiat semula jadi yang ada pada diri siswa guru tersebut. Ianya sebenarnya akan lahir tanpa paksaan mahupun ikutan. Di samping tu, tangan terbuka pula ialah sedia menerima apa sahaja dari pelbagai aspek. Sebagai contoh, menanggung beban yang tiada kaitan dengan dirinya. Dalam situasi ini, ia boleh dikaitkan dengan keadaan seseorang di mana ianya sanggup membiayai perbelanjaan anak fakir miskin tanpa merungut dan merungkit pemberiannya. Tangan terbuka ni adalah kiasan sebenarnya daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemudahan dan kenikmatan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, seharusnya kita mempunyai dua sifat terpuji tersebut, terutamanya dalam kalangan siswa guru dalam membentuk jati diri mereka sebelum menjadi seorang guru pada masa akan datang. Di dalam memberi ada penerima, dan dalam menerima adanya pula sifat untuk memberi semula. Jika dua sifat ini telah dipupuk dalam jiwa setiap manusia, tidak hairanlah jika umat Islam dipandang mulia dan disanjung tinggi kerana mempunyai nilai komunikasi yang mungkin tidak mampu ditiru oleh orang kafir. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahawa sikap pemurah dan tangan terbuka ni sangatlah penting untuk kita amalkan dan dijadikan sebagai akhlak yang mulia di dalam diri masing-masing bagi menjadi seorang guru yang berakhlak mulia dan dihormati orang ramai. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, sangat bernas ya idea yang diberikan oleh Intan Syahira. Baiklah, saya sangat setuju bahawa sikap pemurah perlu ditanam dalam diri siswa guru. Namun kita tidak boleh juga lupa akan sifat lemah lembut. Juga perlu dipupuk dalam diri siswa guru sebelum melangkah ke alam perguruan yang sebenar. Kelembutan hati yang ada dalam diri manusia ini itu bertujuan untuk memperindahkan akhlak. Lembut dan tidak bererti kita lemah. Lihat, kalau ingin dilihat pada contoh alam, lihat pada sifat air. Sifat air adalah lembut, kan? Lembutnya sampai hingga mampu memadamkan api. Malah lembut air itu juga boleh menjadi tsunami yang dahsyat sehingga menghancurkan serta merosakkan satu kawasan atau negeri. Maka orang yang bersikap lemah lembut dan mampu mengendalikan diri daripada nafsu marah sangat hebat. Kita tahu melakukan kekasaran serta kezaliman terhadap orang lain adalah individu yang sangat hebat. Namun orang yang sabar dan pemaaf adalah orang yang lebih hebat daripada orang yang kuat namun tidak mampu mengawal amarah mereka. Baiklah, di sini sama jugalah dalam kehidupan sebagai seorang guru. Guru yang bersikap emosional dan mudah marah termasuk dalam golongan yang lemah dari segi mental kerana gagal mengawal diri. Manusia memang mudah berasa tersinggung dan tidak berpuas hati. Namun yang paling penting adalah usaha
dalam mengendalikan diri supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk. Sebab itulah antara sifat yang melengkapkan kesempurnaan zat, kemuliaan serta kepribadian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat lemah lembut yang ada dalam diri baginda. Istilah lemah lembut dapat kita lihat dari apabila baginda menghadapi karina manusia yang kufur, syirik, munafik, benci dan pelbagai lagi lah tindak balas terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda akan menghadapinya dengan lemah lembut dan iaitu dia bersabar atas setiap karina dan kejahatan orang yang melakukan yang tidak suka kepada baginda. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Ashjid, kamu mempunyai dua sifat yang membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul suka. Yang pertama, lemah lembut dan murah hati. Riwayat Muslim. Jadinya di sini cuba kita lihat orang yang sedang marah, baginda bagaimana wajah dan suaranya ketika bercakap. Mukanya, suaranya tersangkut-sangkut sehingga menyebabkan tingkah laku menjadi tidak terkawal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan segerakanlah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas segala langit dan bumi, dan yang disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa mereka senang ataupun susah, orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Surah Al-Imran ayat 133 hingga 134. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-Nya menjadi orang yang mudah memaafkan orang dan berlapang dada. Hal ini merupakan persiapan yang luar biasa bagi siswa guru kerana mereka sentiasa berurusan dengan pelbagai tabiat murid-muridnya. Dalam sejarah, terdapat banyak peristiwa mempamerkan sikap lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan pembunuh bapa saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Muttalib ini dibunuh oleh Wahsy bin Harb ketika perang Uhud. Beberapa tahun lepas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai kota Mekah. Wahsy melarikan diri ke Taif. Ramai penduduk Taif ketika itu memeluk Islam atas pengaruh baginda yang cukup hebat dan kuat. Perkembangan itu menyebabkan Wahsy berasa bimbang sehingga dia merancang untuk pergi ke Syam, Yaman dan negeri lain. Walau bagaimanapun, belum sempat dia berbuat demikian, ada orang menyatakan Rasulullah SAW tidak akan membunuh orang yang memeluk Islam. Mendengar perkara itu, Wahsy merasa tenang dan mengambil keputusan untuk menghadap baginda Rasulullah di Madinah. Wahsy mengucapkan syahadah di hadapan Rasulullah SAW. Baginda kemudian memintanya menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah. Selepas selesai menceritakan semuanya, baginda menyuruh Wahsy pergi. Dalam sirah ini menyatakan Wahsy selalu bersembunyi supaya baginda tidak melihatnya. Jelaslah kita dapat melihat keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Walaupun baginda tetap berlemah lembut, walaupun Wahsy telah membunuh bapa saudaranya dengan kejam. Namun, jika nak dibandingkan dengan situasi yang kita sebagai siswa guru, bukanlah perkara yang besar seperti mana yang ditimpa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, para siswa guru mestilah mempunyai sikap yang lemah lembut terhadap bakal muridnya. Lemah lembut yang macam mana? Lemah lembut yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain.
tidak putus asa dalam mendidik murid-murid walaupun kecerikannya lemah dan tidak seperti kanak-kanak yang normal. Dan sentiasa mendoakan kesejahteraan dan murid-muridnya agar ilmu yang disampaikan yang telah disampaikan itu diberkati Allah dan mudah difahami. Sekian itu sahaja pendapat saya bagi tajuk yang dibincangkan ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada ahli kedua kita iaitu Saudari Alia. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya akan merumuskan bahawa antara pengamalan dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa dan siswi guru mestilah seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mestilah memupuk sikap sabar, menanam sikap pemurah dan bersikap lemah lembut dalam diri sebelum melangkah ke alam perguruan yang penuh dengan cabaran suka dan duka, lebih-lebih lagi pada era yang moden ini. Baiklah, dengan berakhirnya rumusan itu tadi, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari yang penuh dengan keberkatan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli perbincangan kita kerana sudi untuk menyuarakan pendapat masing-masing mengenai topik yang telah ditetapkan ini. Moga apa yang kita dengar pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Jadi, kita berhenti di sini untuk perbincangan pada hari ini. Semoga kita diberi peluang lagi untuk mengadakan atau berjumpa bagi mengadakan perbincangan seperti ini pada masa akan datang atau hari-hari yang lain. InsyaAllah. Akhir sekali, jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri perbincangan kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.